Selamat petang, saya ucapkan kepada Puan Nurin, itu merupakan salah seorang yang diberi tanggungjawab di dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu di dalam cawangan semua manusia, kalau tak silap saya. Nanti tolong betulkan ya. Dan juga terima kasih Puan kerana sudi meluangkan sedikit masa bersama dengan kami dalam sesi temu bual ini ya. Baik, sebelum kami memulakan sesi temu bual ini, kami akan memperkenalkan diri dahulu dan Puan Nurin nanti juga akan memperkenalkan diri sedikit sebanyak tentang latar belakang di mana agensi yang pernah tugas dan sebagainya ya. Nama saya Londrik Padang, merupakan pelajar tahun akhir kajian khidmat sosial di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di Universiti Malaysia Sarawak. Dan kawan saya ni? Dan saya pula Jason Jeki, merupakan pelajar UNIMAS juga dan mengambil kursus yang sama, iaitu pengajian khidmat sosial. Untuk makluman Puan, sesi temu bual ini dijalankan atas khusus SSS 3074, iaitu Fieldwork Practice. Untuk makluman, sebelum ini senior ataupun batch yang lepas di dalam kos ini mereka dikehendaki untuk pergi ke agensi secara fizikal dan membuat untuk mencari maklumat berkenaan dengan agensi tersebut. Dan pada kali ini, semester ini ada sedikit kelainan kerana disebabkan pandemik yang telah melanda negara kita, jadi kami agak sukar untuk pergi ke agensi dan untuk mendapatkan kelulusan itu memang saya rasa belum dapat masuk ke agensi lagi. Oleh itu kami dikehendaki untuk membuat satu temu bual daripada melalui atas talian ini bersama dengan agensi-agensi yang terlibat seperti JKMS sendiri. Untuk Puan Nurin, boleh perkenalkan diri dan beberapa pengalaman bekerja ataupun yang berkaitan. Okey, terima kasih di atas pelawaan kedua-dua pelajar inilah, Encik Londrik dengan Encik Dixon, dan saya bagi pihak jabatan ingin merakamkan ribuan terima kasihlah di atas persudian pihak UNIMAS untuk memilih Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai satu agensi di mana pelajar-pelajar UNIMAS mendapatkan info lebih lanjut dan juga belajar berkaitan dengan skill dan kemahiran kerja-kerja sosial. And then secara peribadi, terlebih dulu saya ingin memperkenalkan dirilah. Saya Nurin Nak Cunggat, telah pun bertugas di Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak sejak tahun 1997 dan sekarang berada di pejabat untuk tahun yang kedua dan untuk kedua kalinya. Okay. Saya pernah bertugas di Ibu Pejabat selama 16 tahun. Kemudian bertugas di Pejabat Kebajikan Masyarakat Bukit Miring selama 3 tahun dan di 2 tahun lebih lah. And then di Pusat Pemilihan Semarahan selama 3 tahun dan tempoh perkhidmatan kalau masuk tahun ini setelah pun berkhidmat dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat selama 23 tahun. Okay, dan pelbagai pengalaman dan juga karamlah dalam jabatan yang pernah dirasai, sama juga dengan rakan-rakan sekerja saya yang lain lah. Okay, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, dan untuk makluman kedua pelajar bahawa Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui bersama dengan Fakulti Sains Sosial UNIMAS sebenarnya telah pun bekerjasama serasa sejak tahun 2000. Dan ketika itu saya pernah bertugas
di unit kanak-kanak dan ada beberapa pensyarah di fakulti berkenaan yang mungkin masih lagi ingat dengan kami di jabatan lah, kerana kami pernah menjalankan kursus dan juga kajian-kajian berkaitan dengan perlindungan, kalau tak silap saya, aspek perlindungan kanak-kanak di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Itu sedikit sebanyak lah berkaitan dengan latar belakang. Ya. Saya akan serahkan kepada Jackson untuk meneruskan Jelas kan? Suara jelas sih? Jelas. Okey, sebelum saya mula menanyakan soalan, sebab kami ni bekerja kumpulan, jadi untuk beberapa soalan saya yang tanya dan kemudian beberapa soalan lagi Laundry yang akan tanya. Jadi saya mulakan dululah. Okey, untuk soalan yang pertama, boleh tak Puan terangkan sedikit mengenai sejarah penubuhan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak ni? Okey, secara sepintas lalulah kita boleh bagikan sejarah penubuhan Jabatan Kebajikan Masyarakat pada dua tempoh, iaitu sebelum 1993 dan selepas 1993, di mana sebelum tahun 1993 kita sebenarnya sebuah satu bahagian sahaja, bahagian kecil di bawah Kementerian Pembangunan Sosial, dan ketika itu kita masih lagi belum menjadi satu jabatan. Okey, dan Jabatan Kebajikan Masyarakat berdiri sendiri sebagai satu jabatan selepas tahun 1993, dan pada ketika itu kita diletakkan di bawah pentadbiran ataupun kita melapor kepada Kementerian Pembangunan Sosial dan Urbanisasi. Sehinggalah tahun 2011 di mana kita ditempatkan di satu kementerian baru, iaitu Kementerian Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga. Walau bagaimanapun, untuk makluman asas, kita sebenarnya satu jabatan yang di bawah naungan dua kementerian, satu di peringkat negeri dan satu lagi adalah peringkat persekutuan. Dan kalau dilihat dari segi pentadbiran kerajaan negeri, kita sebenarnya sekarang ini diletakkan di bawah Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak, dan kita juga melapor kepada kementerian di peringkat persekutuan, iaitu Kementerian Wanita dan Pembangunan Keluarga, KWPKM, Kementerian Wanita dan Pembangunan Keluarga. Okay. Dan itu adalah sejarah penubuhan Jabatan Kebajikan. Kalau nak lebih lama lagi, sebenarnya kita memang telah diwujudkan sekitar tahun 1960-an lagi. Cumanya bila diambil secara ringkas, kita sebenarnya bermula sebetulnya pada tahun 1993 lah. Okey. Nampaknya pada masa tu saya dengan Laundry belum lahir lagi. Okey, boleh kita teruskan? Okey, jadi soalan kedua iaitu apakah cawangan yang terdapat dalam JKM ni lah? Boleh Puan sebutkan cawangan-cawangan yang terdapat dalam JKM tersebut? Okay. Kita sebenarnya pejabat kita terdapat di semua bahagian, di semua bahagian di negeri Sarawak, dan kita juga mempunyai maknanya kita berada di setiap bahagian dan yang dinamakan sebagai pejabat kebajikan masyarakat bahagian, dan kita juga mempunyai institusi kebajikan. Kalau tuan-tuan lah, Cik Jackson dan Laundry pernah mendengar bahawa salah satu daripada institusi kebajikan yang kita ada adalah rumah kanak-kanak, rumah Sri Kenangan, dan antaranya adalah sekolah tunas bakti, dan sebenarnya total yang kita ada adalah 9 institusi dengan 12 bahagian,
Dan di ibu pejabat kita mempunyai bahagian, okey, dan di bawah setiap bahagian mempunyai cawangan masing-masing lah, okey. Dan selepas itu apabila kita melihat kepada bahagian tu, barulah kita tahu bahawa setiap bahagian mempunyai program, inisiatif dan juga golongan sasar yang menjadi menjadi tonggak kewujudan setiap bahagian lah. Dan setakat ini kita mempunyai 4 bahagian, iaitu kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi, kita juga mempunyai bahagian pengurusan dan pembangunan strategik, dan juga bahagian pemulihan dan perlindungan. Okey, dan setiap bahagian mempunyai cawangan kecil, right? Dan di bawah bahagian kesejahteraan sosial kita ada cawangan pembangunan komuniti sukarela, cawangan khidmat sokongan sosial, cawangan bantuan kesejahteraan sosial dan juga cawangan pengurusan bencana. Okey. Dan di bawah bahagian ekonomi kita ada cawangan seperti pembangunan latihan kemahiran dan kerjaya, pembangunan projek keusahawanan, pembangunan pasaran dan pemasaran. Dan di bawah bahagian pengurusan dan pembangunan strategik kita ada cawangan akaun, cawangan sumber manusia, cawangan pentadbiran, cawangan transformasi dan inovasi dan juga cawangan pembangunan strategik. Right. Dan keempat, di bawah bahagian pemulihan dan perlindungan kita ada perlindungan kanak-kanak, kita ada penguatkuasaan dan juga ada cawangan kaunseling dan psikologi, right? Dan secara umumnya masyarakat sering melabelkan ataupun beranggapan bahawa Jabatan Kebajikan hanya menguruskan perihal bantuan kewangan sahaja. Sebenarnya kita mempunyai inisiatif ataupun program-program lain selain daripada pemberian bantuan kewangan lah. Okay, dan ianya adalah boleh dijelaskan dengan penumbuhan bahagian-bahagian yang saya telah nyatakan tadi lah. Contohnya kalau kita ambil bahagian kesejahteraan sosial, kita ada cawangan pembangunan komuniti sukarela. Maksudnya program-program kesukarelaan dan juga outreach program untuk klien jabatan memang akan dikumpul dan dipertanggungjawabkan kepada cawangan ini. Okay. Dan kita juga ada bantuan khidmat sokongan sosial. Khidmat sokongan sosial tu seperti pengurusan ataupun pembangunan warga emas, OKU dan golongan lain yang memerlukanlah termasuk komuniti. Okay. Dan yang ketiga bantuan kesejahteraan sosial tu atau yang menjaga bantuan lah, bantuan kewangan ataupun bantuan kebajikan bulanan yang berbentuk wang ringgit dan sebagainya lah. And then di bawah bahagian ni juga ada pengurusan bencana yang menguruskan perihal bencana. Okay, bencana alam seperti banjir, kemarau, kebakaran, tanah runtuh dan sebagainya. Okay. Kemudian kita ada satu lagi bahagian iaitu bahagian pembangunan ekonomi. Bahagian pembangunan ekonomi memfokus kepada program-program pembangunan klien dari segi ekonomi. Maknanya mana-mana klien kita yang dari kalangan penerima bantuan kebajikan yang masih lagi produktif, maknanya masih sihat dan masih lagi mampu untuk bekerja dan dibangunkan dan dijangkakan boleh menjalankan perniagaan, kita akan kelum di bawah bahagian ini. Okay? Ini termasuk cawangan yang mengendalikan latihan kemahiran dan kerjaya lah kepada anak-anak klien, dan kita juga menyediakan program pembangunan keusahawanan yang mana kita membantu klien-klien kita yang masih produktif dengan grant yang diberikan untuk mereka menjalankan perniagaan. Okay. Dan kita juga ada cawangan pembangunan pasaran dan pemasaran bagi membantu usahawan-usahawan mikro kebajikan. Kita gelar usahawan mikro kebajikan lah, mana-mana mereka yang menerima grant untuk menjalankan perniagaan, kita akan namakan klien-klien ini sebagai usahawan mikro kebajikan, dan mereka akan dibangun, di-groom, diajar bagaimana untuk menguruskan sesuatu perniagaan dan diajar
bagaimana mereka harus memasarkan produk yang mereka hasilkan. Yang ini di bawah tanggungjawab pembangunan ekonomi lah. And then kita ada pengurusan strategik, yang ini lebih kepada pentadbiran dan juga kewangan. Dan termasuklah perihal berkaitan dengan ICT. Okay. And then kita ada satu lagi bahagian iaitu pemulihan dan perlindungan, yang ini lebih kepada penguatkuasaan akta. Right? Contohnya akta kanak-kanak, akta orang papa, akta taman asuhan, and then akta kekerasan rumah tangga, semua diletakkan di bawah bahagian tu lah. Okay. Ada soalan? Saya rasa tak ada soalan, tapi seperti yang Puan nyatakan tadi, sebab kebanyakan masyarakat, sebab macam orang yang tua-tua tu, mereka sering beranggapan kalau JKM ni cuma beri bantuan macam kewangan saja. Tapi sebenarnya tapi masih banyak lagi Daripada itu. Okay. Sebenarnya banyak program. Ya. Dan itu tadi adalah agensi dan juga fungsi utama JKMS itu sendiri. Saya tengok banyak yang lebih daripada kewangan sebenarnya. Ini dan sampaikan usahawan pun ada dari segi ekonomi, sosial pun ada. Mungkin senarai kumpulan sasaran yang bagi JKMS itu sendiri. Kita ada 7 golongan sasar. Okay. Keluarga, kanak-kanak, mangsa bencana, orang papa, pesalah muda, warga emas dan OKU. Okay. 7 golongan sasar lah. Okay, jabatan. Okay, jadi So maknanya dari kanak-kanak sehinggalah warga emas. okay. Jadi kalau mengikut kumpulan sasaran tu tadi, apakah jenis ataupun bantuan ataupun inisiatif yang ada disediakan mengikut kumpulan sasaran itu tadi, yang 7 kumpulan sasaran tersebut tadi? Okay. Alright. Kita akan membantu golongan sasar berdasarkan peranan dan fungsi setiap bahagian yang saya nyatakan tadi lah. Contoh fungsi yang pertama tadi iaitu bahagian yang pertama kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan sosial dia lebih berfokus kepada membantu keluarga miskin sebagai contoh. Okay. Itu kita letakkan di bawah kesejahteraan sosial. Dan selain daripada itu, kita juga pada mangsa bencana, ia dipertanggungjawabkan kepada cawangan kepada bahagian tu lah. Dan based on golongan sasar, kita memang mempunyai program dan inisiatif. Contoh untuk golongan sasar di bawah kategori keluarga. Keluarga tu kita memberi tumpuan kepada keluarga yang tidak mampu. Dan inisiatif yang kita buat adalah menyediakan bantuan kewangan setiap bulan, dan selain itu juga kita terus membantu dalam memberi sokongan emosi dan psikologikal lah. Kita ada pegawai kaunselor, kita ada pegawai psikologi kaunseling lah di setiap bahagian dan juga institusi. Okay? Dan kepada kanak-kanak, kita sebenarnya mempunyai perkhidmatan institusi bagi kanak-kanak yang tidak dapat dibesarkan di dalam satu keluarga yang sehat. Kita ada rumah kanak-kanak untuk menempatkan kanak-kanak yang kena dera, kanak-kanak terbuang dan kanak-kanak miskin jugalah. Dan untuk golongan sasar seterusnya mangsa bencana, bantuan yang kita boleh berikan adalah bantuan bencana. Okay. Based on jenis bencana lah. Contoh kalau kebakaran. Dan kita mempunyai jenis bantuan mangsa bencana kebakaran. Contoh untuk membaiki rumah, okay, dan sebagainya. Kalau mangsa banjir tu memang kita ada kadar bantuan makanan ataupun bantuan makanan segera, bantuan segera kepada mangsa bencana. Okay. Ini kita masukkan di bawah skim untuk bencana lah. Okay. And then orang papa,
Orang papa tu maksudnya adalah gelandangan. Okay? Orang papa ataupun gelandangan ataupun kalau dalam bahasa aktanya kita gelar sebagai pelesir. Pelesir maknanya mereka yang merayau-rayau ataupun kutu rayau yang di luar. Ya, contohlah kalau kita berjalan di kaki lima dan sebagainya, ada mereka yang tidur di kaki lima dan kita tahan, kita selamatkan dan kita akan masuk tempatkan mereka di satu institusi yang kita sebut sebagai Desa Benadiri. Desa Benadiri itu sebenarnya satu institusi yang diwujudkan khas untuk memberi perlindungan dan jagaan kepada kategori itu. Okay. Dan kita juga ada pesalah muda. Pesalah muda itu sebenarnya kanak-kanak yang melanggar undang-undang dan berada di bawah umur 21 tahun, tidak boleh masuk penjara, 18 tahun, tidak boleh masuk penjara kerana umur. So, mereka dikehendaki untuk menjalankan satu hukuman untuk memulihkan. Berbeza dengan sekolah tunas bakti. Kalau penghuni sekolah tunas bakti, mereka dijatuhkan perintah dan ditempatkan di institusi. Kalau pesalah muda is those yang berumur 18 hingga 21 tahun. Tidak layak untuk masuk sekolah tunas bakti, tetapi dihukum menjalankan community order. Okay, maknanya kerja-kerja komiti lah. Contoh ditempatkan di bangunan kerajaan, menyapu, mencuci, mengelap dan sebagainya untuk jangka masa yang ditetapkan bilangan jamnya oleh mahkamah. Okey, itu digelar sebagai pesalah muda lah. Dan kalau dalam bahasa Inggerisnya CSO, Community Service Order. Kita pun nak ikut juga lah di negara barat di mana belia-belia yang tidak layak, yang kesnya tidak seteruk dan perlu dimasukkan ke penjara, mereka diarahkan untuk mengikuti program under CSO, pesalah muda. Okay. Warga emas, kita ada bantuan untuk warga emas dan kita juga ada institusi khas untuk warga emas yang tidak dapat dijaga dan tidak mempunyai keluarga yang mereka akan ditempatkan di rumah sekenangan. Right? Dan kita ada 2 buah rumah sekenangan, satu di Kuching dan satu di situ lah. Okay, dan last kali golongan sasar adalah OKU. OKU kita bantu dari segi pendaftaran, kita bantu juga dari segi bantuan kewangan, penyediaan pekerjaan and then pemulihan. Okay. Kalau OKU, kalau kita pernah mendengar bahawa pusat pemulihan dalam komuniti, ianya adalah merupakan satu pusat yang disediakan untuk OKU yang boleh dilatih dan dipulihkan kalau seawal mungkin dihantar ke PDK lah, dan setiap lah kebanyakan bahagian dan ada di daerah yang mempunyai PDK masing-masing. Okay. Dan had umur untuk mereka yang dihantar ke PDK tidak mempunyai had. Selagi boleh dipulih, selaginya boleh ada harapan untuk dipulihkan secara minimal, mereka masih lagi boleh ditempatkan di PDK lah. Itu adalah antara 7 golongan sasar jabatan. Dan satu lagi program terbaru di bawah warga emas adalah kita mempunyai Kenyalang Gold Card. Kenyalang Gold Card adalah satu kad yang diberikan kepada warga emas. Semua warga emas layak untuk memohon Kenyalang Gold Card. Dan keistimewaan Kenyalang Gold Card adalah pemegang KGC card. KGC tu hanya boleh mendapatkan diskaun diskaun di kedai ataupun organisasi terpilih yang menjadi partner kepada KGC. Contoh farmasi. Farmasi, list di bawah farmasi, tapi tidak semua farmasi yang menerima kad KGC lah. Maknanya kalau warga emas mempunyai kad KGC, contoh nak beli ubat dan sebagainya, dan farmasi berkenaan merupakan rakan strategik kepada JKM ataupun KGC, mereka boleh mendapat diskaun lah. Okay, ia adalah salah satu keistimewaan pemegang kad KGC lah. Dan ianya tidak ada had, semua warga emas boleh memohon untuk
mempunyai untuk mengikat dalam go-kart. Okay. Okey. Tadi berkenaan dengan inisiatif ataupun untuk kumpulan sasar. Dan ini juga soalan saya, adakah JKMS itu sendiri mempunyai program-program bersama dengan masyarakat, maksudnya mereka turun padang untuk pergi ke sesebuah komuniti. Adakah JKM melakukan program ataupun perkhidmatan dengan semua komuniti, sesebuah komuniti? Okey, kita di bawah program cawangan pembangunan komuniti sukarela, sebenarnya kita train ataupun groom sukarelawan kebajikan untuk membantu kita membuat ataupun mengadakan outreach program di contoh home help dibuat bersama dengan sukarelawan di rumah klien. Klien maksudnya adalah antaranya adalah penerima bantuan dan juga mana-mana klien ataupun golongan sasar jabatan yang memerlukan. Dan peranan sukarelawan amatlah diperlukan bagi menampung kekurangan kaki tangan kita lah. Dan program ini merupakan program yang berterusan dan kita sentiasa mengadakan latihan dan juga program bagi menggalakkan penyertaan sukarelawan kebajikan untuk membantu kita terutamanya dalam kerja-kerja komiti dan juga semasa kita menguruskan bencana. Okey, dan sebenarnya memang kita turun padang. Okey. Dengan terutamanya di peringkat bahagian kena banyak program dan aktiviti bersama dengan komuniti. That's why kebanyakan sukarelawan memang kita galakkan untuk turut serta di dalam program di pejabat bahagian dan juga institusi. Okay. Baik. Dan seterusnya bagi untuk berdasarkan pengalaman Puan sendiri bertugas selama lebih kurang 23 tahun kalau tak silap dengan JKM. Adakah Puan pernah terlibat secara langsung dalam bekerjasama dengan masyarakat dan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami di yang banjir, runtuh, kebakaran dan kemarau? Adakah Puan pernah terlibat dengan secara langsung untuk membantu komuniti yang mengalami permasalahan? Baik. Pengalaman bekerja di pejabat bahagian banyak memberi pengalaman barulah kepada saya, terutamanya di bahagian yang besar seperti di bahagian Miri. Dan Miri merupakan satu bahagian yang unik in the sense of geografikalnya yang sangat luas dan sangat sukar diakses oleh kemudahan semada info, struktur dan juga infrastrukturnya yang amat mencabar, dan ini telah memberi satu cabaran lah kepada kita, especially di bahagian kerana satu, Miri orang lain si banjir, bahagian lain tak banjir, Miri pun banjir. Dan dalam masa banjir, tanah runtuh pun berlaku. Kebakaran juga berlaku di musim banjir. Okay? Dan kita terpaksa menggunakan kreativiti di mana kita kena bergerak di dalam satu tim dan satu pasukan deploy kepada satu kawasan. Dan kita sebenarnya kalau dululah semasa saya bekerja di bahagian Miri, seawal bulan Oktober,
November memang kita telah bersiap sedia dengan persiapan banjir dan mesyuarat diadakan bersama dengan agensi-agensi. Okay? Dan memang kita memerlukan sokongan daripada pelbagai agensi lah, contohnya FPM, BOMA, polis, pejabat daerah dan juga pejabat residen. Dan kita biasanya bergerak apabila kejadian bencana berlaku dan satu siasatan ke atas kes berkenaan hendaklah dilakukan dalam tempoh yang paling minimum. Okey. Dan kebiasaan kita akan bergerak terutamanya apabila berlaku satu kes berdasarkan jadual yang telah ditetapkan. Kita memang siap sedia dengan jadual. Setiap hari kita memang ada satu tim yang akan bertugas untuk standby termasuk hujung minggu. Okey. Sebabnya adalah kalau berlaku kejadian bencana nama di bencana tu ni adanya sign. So, kita memang nak siap sedialah. Okey. Cumanya daripada pengalaman kita, kalau kita nak siap sedia, yang paling dapat kita siap sedia adalah banjir. Sebab biasanya banjir akan berlaku hujung tahun ataupun tengah tahun. Okey. And then yang betul-betul tidak dapat kita kawal adalah seperti kebakaran, tanah runtuh, kemarau. Kita dah dapat predik sebab kemarau biasa akan berlaku daripada bulan Mac sehingga bulan Julai. Dan apabila bencana, saya ambil contoh, apabila bantuan kemarau diturunkan, kita banyak bekerjasama dengan JKR untuk menghantar bekalan air. Dan untuk berhadapan dengan aduan berkaitan dengan banjir juga, kita memang telah bersiap siaga awal lah. Salah satunya adalah penyediaan pusat pemindahan kepada mangsa bencana. Okay? Dan banyak pengalaman lah sebenarnya, terutamanya kepada pegawai kebajikan masyarakat bahagian, sebab di bahagian lah yang paling mencabar berbanding dengan kalau bekerja di pejabat dan juga di institusi. Sebab di bahagian macam-macam kes ada. Okay, kes di bawah akta, kes bencana, kes aduan dan sebagainya lah. And then untuk berhadapan dengan suasana tu, kita memerlukan coping skill lah. Coping skill yang paling kuat lah. Meskipun kena tahan, kena marah dan sebagainya. Social work lah, kalau nak jadi seorang pekerja sosial yang hebat, salah satunya adalah kawalan emosi kita kena ada. Walaupun di dalam hati geram kah, marah kah, sedih kah, we have to show off, we have to stand up, and then we have to stay cool, otherwise we can't control the situations in ourselves. Okay, so coping skill kena ada. Okay, so kelak kita dua akan graduate as a social worker, I hope. Dan ia adalah salah satu challenge lah. Okay, social worker punya memang akan berhadapan dengan macam-macam ragam manusia. That's why saya percaya UNIMAS telah mempersiapkan semua studentnya, especially yang social work, betul-betul kompeten untuk menjalankan tugas-tugas sebagai seorang pekerja sosial. Okay. Tindak marah yang memang biasa. Di mana-mana organisasi, di mana-mana tempat bertugas, memang kita akan berhadapan dengan pelbagai situasi yang menekan, yang mencabar, dan ia adalah satu pengalaman yang Komandasi dapat dibelajar melalui buku, tetapi ia perlu dirasa dan dihadapi. Dari pengalaman. Tadi Puan ada menyebut pernah bertugas di Pusat Pemulihan Semerahan. Dalam sepanjang perkhidmatan Puan bersama dengan PPS, adakah Puan pernah berhadapan dengan ataupun mengendalikan kes-kes yang melibatkan masalah yang berkaitan dengan akta, di masalah sosial yang berkaitan dengan individu, keluarga dan masyarakat? Misalnya kan dekat PPS itu ada menempatkan golongan kelainan upaya, dan adakah Puan pernah menerima
kajian case study yang berkenaan dengan golongan tersebut. Okay. So bila saya berada di pusat pemulihan semarahan, cabaran lain yang datang. Okay. Kalau di bahagian memang kita pernah handle case OKU, tetapi kita tidak tidak terlalu fokus kerana fokus kita banyak. Okay. Bukan setakat OKU. Kalau kerja di bahagian setakat OKU je yang menjadi keutamaan lah berbagai golongan sasaran lain. Cumanya di PPS, cabarannya adalah bila kita berhadapan dengan OKU merupakan satu golongan yang amat sensitif. Okay. Kita kena faham. And then in terms of komunikasi juga mungkin ada masalah sebab ada OKU pendengaran, OKU pertuturan, OKU masalah pembelajaran. Kadang-kadang kita ada halangan komunikasi. Okay. Dan kes juga berlaku, OKU juga manusia seperti manusia biasa, mempunyai perasaan untuk dikasih sayang dan sebagainya. And then ada kes di mana pelanggaran peraturan dan komunikasi tidak sampai, dan peraturan untuk tidak membenarkan mereka keluar sebagai contohlah kadang-kadang dilanggar, mungkin kerana mereka tidak faham dan juga status kognitifnya bukan seperti kita yang normal lah. Ia adalah merupakan satu cabaran di mana kita kena berkomunikasi dengan baik dan maklumat yang kita nak sampaikan make sure yang sampai kepada OKU, dan cara penyampaian juga kena disesuaikan dengan keupayaan OKU dan menerima. Okay, so salah satunya adalah mungkin bahasa isyarat sebab OKU ada yang tidak pandai membaca dan menulis. So kita kena komunikasi secara berkomunikasi secara yang boleh dipahami, semada melalui bahasa isyarat ataupun gerak laku kita lah sebagai social worker. Okay, cabaran memang ada OKU yang tidak mahu dilatih, okay. OKU yang tidak mahu mengikut peraturan, OKU yang melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan kita lah, okay. Dan itu adalah merupakan cabaran. Dan ada juga aduan daripada ibu bapa berkaitan dengan keupayaan kita untuk mendidik dan juga untuk memberi latihan. Ia pun merupakan satu cabaran jugalah sebab ibu bapa mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak, whereas ibu bapa tidak faham kemampuan OKU untuk menerima pembelajaran dan juga latihan yang diajarlah. Okay. So cabarannya memang adalah paling mencabar adalah komunikasi lah, sebab ada OKU yang kurang faham, especially OKU masalah pembelajaran. Ya, betul. Jadi cabaran untuk individu yang berada di PPS itu yang tidak dapat mengikuti peraturan yang telah disediakan. Bagaimanakah Kak Puan mengendalikan mereka? Adakah mereka terus tidak mengikuti ataupun ada intervensi untuk menarik perhatian ke untuk mengikuti peraturan yang disediakan? Ya. Biasanya kalau mereka ditawarkan dengan kursus selama 6 bulan. So 2 bulan pertama adalah satu tempoh percubaan. Dan kalau mereka gagal untuk mengikuti latihan kemahiran seterusnya, biasanya kita akan cuba untuk kali kedua untuk mengikuti program latihan kemahiran yang lain. Yang paling asas, contoh latihan kemahiran jahitan. Contoh, pertama kali OKU ditempatkan di kelas komputer, dan tidak mampu untuk mengikuti latihan dalam kelas komputer, kita akan letakkan OKU berkenaan di kelas jahitan. Dan kalau tidak juga berminat dan tidak juga dapat mengikuti, memang kita tak ada pilihan lah, sebab Pusat Pemulihan Semarahan ditubuhkan khas untuk memberi latihan kemahiran dan ianya bukan satu pusat jagaan kepada OKU. Dan kalau kita rasa bahawa pelatih berkenaan tidak dapat mengikuti pembelajaran atau latihan kemahiran, kita memang akan mohon agar ibu bapa mengambil balik dan mungkin merujuk kembali ke pusat-pusat pemulihan dalam komuniti. Okey.
Dan seterusnya di dalam JKM sepanjang perkhidmatan Puan dan juga di PPS sendiri, adakah pihak Puan pernah menerima ataupun pernah melatih pelatih pekerja sosial ini sepanjang perkhidmatan Puan? Macam mana menerapkan? Pernah menerima pelajar-pelajar pelatih pekerja sosial ini di dalam Okay. agensi? Alright. Semasa saya even di PKMB Miri pun memang ada student social work program daripada UMS, UUM dan juga UNIMAS. Begitu juga di Pusat Pendidikan Semarahan, kita juga menerima penempatan pelajar praktikal daripada UNIMAS yang mengikuti jurusan di bawah Fakulti Sosial lah. Okay, dan tidak terhad kepada social work student, kita juga buka kepada mereka yang mengambil sarjana muda psikologi, kalau tak silap lah. Dan sampai sekarang di Ibu Pejabat pun memang kita menerima kehadiran pelajar-pelajar praktikal daripada semua IPTA dan juga IPTS yang berkaitan dengan jabatan. Dan apakah bentuk latihan ataupun jika mereka praktikal, apakah bentuk latihan yang jabatan sediakan untuk mereka dan apakah input yang mereka perolehi setelah mereka tamat latihan di agensi Puan? Yang kita harapkan adalah mereka dapat diekspos kepada kerja-kerja kebajikan dan kerja-kerja sosial. Okay, that's why biasanya kita akan menempatkan pelajar-pelajar ini mengikut jurusan masing-masing. Contoh, kalau social work student memang kita akan tempatkan di bahagian ataupun cawangan yang mengenalikan kes golongan saya. Contoh, kepada warga mas, kanak-kanak, cawangan OKU, alright, and then kepada pelajar-pelajar ICT biasanya kita akan tempatkan di cawangan inovasi dan transformasi, dan bagi pelajar yang mengambil jurusan sumber manusia, kita akan tempatkan di cawangan pengurusan sumber manusia lah. Dan hopefully bila mereka dapat berlatih dengan kita, so bila mereka ditawarkan dengan pekerjaan yang lebih kurang sama dengan apa yang mereka pelajari semasa praktikal, ia akan lebih banyak membantu mereka untuk lebih rasa yakin bagaimana untuk berada dalam alam pekerjaan yang sebenar. Sebab kalau kita belajar daripada buku saja, saya dah praktikal, kita tidak dapat aplikasikan apa yang kita belajar. Betul. Ya. Dikten, ada apa-apa lagi soalan? Saya rasa tak ada, tu je. Hendrik, ada soalan tak? Sekali boleh Puan nyatakan harapan Puan terhadap perkhidmatan ataupun bantuan yang sedia ada dan kesan pada masa akan datang. Okey. Harapan saya adalah agar Jabatan Kebajikan Masyarakat akan masih relevan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Maknanya apa yang kita sediakan untuk masyarakat masih relevan. So untuk kita kekal relevan, kita juga kena berubah dengan kehendak masalah. Okay? Kehendak masa dan juga kehendak ataupun keperluan masyarakat. Okay? Dan selain itu juga saya berharap bahawa masyarakat di luar tidak beranggapan bahawa Jabatan Kebajikan Masyarakat itu cuma memberi bantuan kewangan. Ya. Tetapi sebenarnya kita menyediakan perkhidmatan yang lebih daripada itu. And then ketiga, harapan saya adalah agar capaian perkhidmatan Jabatan Kebajikan akan sampai di semua peringkat lapisan masyarakat, baiknya di bandar, luar bandar, sebab kemiskinan ia berada di mana-mana. Kemiskinan bandar pun ada juga, kemiskinan luar bandar apatah lagi. Ya. Ya, betul. So kita berharap bahawa dengan penggunaan ICT, sekarang
sekarang orang bercakap berkaitan dengan digital ekonomi dan diharap platform tu boleh dijadikan kita sebagai membantu kita untuk akses kepada masyarakat yang jauh di pedalaman lah. So capaian perkhidmatan Jabatan Kebajikan Masyarakat akan lebih menyeluruh. Mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang. Okay? Ya. Dan keempat, saya berharap bahawa akan ramai lagi pekerja-pekerja sosial yang betul-betul qualified as a social worker untuk bekerja di jabatan seperti Jabatan Kebajikan. Okay? Dan sebab kita memerlukan seorang pekerja di Jabatan Kebajikan Masyarakat yang betul-betul dapat menerapkan prinsip-prinsip asas kerja-kerja sosial, baru dapat membantu klien. Ini jiwa kena ada lah. Okay. Kerja sosial ni bukan macam yang katakan tadi, bukan sekadar memberikan bantuan dari segi kewangan. Kerja sosial ni lebih daripada bekerja dengan masyarakat. Tapi macam dari pengalaman Puan, kena marah tu memang tak boleh dielakkan. Jadi harap kami berdua yang menjadi pelaksanaan kerja sosial sekarang ini dapat serba sedikit pengalaman ataupun mempelajari dari apa yang telah Puan nyatakan tadi. Ya. Okey. Kita juga mengalu-alukanlah mengalu-alukan kolaborasi di antara sen sosial melalui program sosial yang ditawarkan untuk bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat lah, sama ada dalam bentuk research ataupun dalam bentuk usaha sama yang lain lah, so that kami pun mendapat manfaat daripada Unimas, dan Unimas pun boleh menggunakan jabatan sebagai platform untuk train student untuk menjadi seorang pekerja sosial yang hebat lah. Ya. Apa lagi, Nixon? Saya nak cakap satu saja, sebab saya harapkan kami berdua lah berharap agar dapat jadi social worker lah, dan harap masa dah jadi social worker tu dapat kena tahan marah tu lah. Sebab saya sendiri kalau sekarang ni memang agak itulah macam suka untuk menerima kalau kena marah tu lah. Ya, itu je. Okay. Coping skill mau ada. Ya. Okay. Saya rasa tak ada apa-apa lagi. Hendrik? Ada apa-apa tak? Dan terima kasih sekali lagi Ya, terima kasih. Nuril atas sama yang amat berguna tadi, dan diharapkan di lain waktu kita akan dapat bekerja sama lagi dan dapat memperolehi pengalaman daripada Puan. Itu saja. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih. Berharap dapat memberi info yang terbaik dan boleh digunakan untuk tuan-tuan melengkapkan assignment tu lah, dan berharap dapat memberi apa yang diharapkan daripada temu bual tu lah, dan salam untuk pensyarah di seperti Unimas yang berkaitan dengan program hikmat sosial. Terima kasih. Terima kasih, Wan. Okay.